Dengar misteri jam 12. Nama kakak Zaitun Kisi. Kakak ada seorang anak dan kisah ini tentang anak kakak. Anak kakak seorang pelajar pereka fashion di salah sebuah sekolah di Singapura. Bukan tentang sekolah anak kakak, tetapi tentang apa yang berlaku dalam rumah. Jadi bila menjadi seorang pelajar sebagai seorang pereka fashion, anak ini dikendakilah mereka pakaian-pakaian yang baru. Ada jugalah projek-projek yang harus disempurnakan. Jadi kata akak kita, Kak Zaitun, dalam bilik anak kakak Kisi dibawa pulang satu manikin ataupun patung sebesar manusia. Sebab bila anak kakak buat kerja sekolahnya di rumah, memerlukan patung tersebut, akan dipakaikan baju untuk mendapatkan ukuran dan sebagainya. Patung tu pula diletakkan di dalam bilik. Betul-betul dekat hujung bilik tu berdiri patung tersebut. Kakak pernah beberapa kali beritahu anak, bila keluar sekolah tolong patung tu tutup dengan kain. Sebab takut Kisi, kadang-kala waktu-waktu petang pun nak angkat baju anak-anak dah lipat ni, nak masuk dalam bilik terperanjat, nampak patung tu berdiri. Jadi kakak kata ambil kain tutup, kain selimut ke kain apa tutup. Mama tak nak tengok, kata Kak Zaitun. Jadi anak buatlah benda yang sama. Jadi Kisi, salah satu hari ini anak kakak telah pun tidak pulang ke rumah, menghadiri salah satu chalet yang dianjurkan oleh sekolahnya. Jadi bila anak tidak pulang ke rumah selama 2 malam, kakak tinggal seorang diri. Kakak seorang ibu tunggal, suami dah meninggal dunia, anak lelaki kakak seorang lagi dah berumah tangga. Cuma kakak dengan anak kakak, anak gadis kakak ini sajalah yang tinggal dalam rumah. Pada malam hari, pada pendengar Ria 897, apabila kakak ni sedang nyenyak tidur, tiba-tiba terdengar bunyi seseorang menangis dalam rumah. Kakak terbangun. Cuba anda bayangkan, kata Kak Zaitun, rumahnya gelap, ruang tamu gelap, bahagian dapur rumah gelap, biliknya gelap, semua gelap, tidak ada lampu yang hidup. Hanya lampu dari luar memancar masuk ke dalam rumah. Mungkin cahaya bulan ataupun lampu di koridor rumah. Pada pukul sekian-sekian waktu, tak diberitahu jam berapa, terdengar orang menangis dalam rumah Kak Zaitun. Teman-teman misteri jam 12, bila Kak Zaitun terdengar orang nangis, dia bangunlah. Kak Zaitun kata, pada mulanya Kak Zaitun dengar orang menangis, Kak Zaitun fikirkan yang menangis tu Kisi anak kakak. Jadi kakak bangun, keluar dari bilik, dengar tangisan tu datang dari bilik anak. Pintu bilik anak tertutup. Kakak pun baca bismillah, buka pintu perlahan-lahan. Tengok anak tak ada. Tapi tangisan tu dah tak ada, dah berhenti. Kakak tolak pintu sepenuhnya, terperanjat Kisi apabila terlihat patung yang ditutup oleh anak kakak tu dengan kain putih di depan mata kakak, terperanjat dibuatnya. Apabila ternampak patung itu, kakak istighfar dan terpekik seketika. Kemudian perhatikan patung tu betul-betul berdiri depan pintu anak lebih kurang beberapa saat. Dalam beberapa saat itu memandang patung yang ditutup dengan kain putih, benda tu macam bergerak Kisi. Dia bergerak sedikit saja, membuat kakak rasa takut. Sejak malam itu, kakak kata pada anak kakak, kalau tidak gunakan patung ini, masukkan bawah katil dan tutup dengan kain. Kakak tak nak lihat dan tengok. Kisi, ingatkan dah habis. Anak angkat patung tu bila dia balik. Kakak tak beritahu tentang apa yang berlaku. Yang hairan, anak tidur dalam bilik dengan patung tu tak pernah kena ganggu. Kakak yang kena ganggu. Kakak nampak anak masukkan patung tu bawah katil, kemudian dibungkus dengan kain putih. Satu malam ni Kisi, anak tidak ada di rumah. Waktu tu sekitar pukul 7 lebih malam, belum balik dari sekolah. Kakak pula baru saja balik dari tempat tugas. Bila masuk dalam rumah, sedang berjalan, kakak terperanjat apabila ternampak bungkusan putih bawah katil patung anak kakak. Apabila kakak membungkukkan badan nak tarik patung tu keluar, kenapa benda ni berat sangat ni? Kakak dah sentuh nak tarik benda tu keluar, berat Kisi. Astaghfirullahalazim. Kakak berdiri balik, kata Kak Zaitun.
Bayangkan teman-teman misteri jam 12. Bila Kak Zaitun berdiri, baru terperanjat Casey. Patung anak kakak sebenarnya bukan bawah katil, sedang berdiri dekat tepi almari, ditutup dengan kain putih. Casey, apabila kakak jenguk perlahan-lahan bawah katil, tak ada benda yang kakak pegang tadi, Casey. Selepas kejadian itu, kakak tak boleh suruh anak buang sebab itu kerja sekolah. Kakak kata pada anak, tutup pintu bilik, mama tak nak tengok bilik kau lagi bila kau tak ada rumah. Anak tanya kenapa? Saya cuma katakan, mama seramlah tengok kau pergi patung. Tapi taklah bercerita tentang kejadian yang menakutkan berlaku dalam rumah. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar